Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan medium lain lah ya. Ustaz, sebelum tu Ustaz minta maaf sebab apa ada pertindihan jadual kan daripada sekolah SK Cyberjaya dengan Imtiaz. Jadinya masa Ustaz bertindih dengan masa awak dekat Cyberjaya. Okey, tak apa. Kalau macam tu tak apa, bagi menyantuni awak, kita akan start kelas kita pada hari ini dengan menggunakan YouTube lah. Okey. Sebelum tu seperti biasa boleh tanda tangan dulu. Kita akan mengaminkan doa insya-Allah supaya mendapat keberkatan ilmu tu ya. Okey, baik. Semua boleh tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alright, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa semula. Okey, tapi pada hari ini kita akan belajar kesinambungan daripada apa yang kamu belajar berkenaan dengan malaikat kan. Minggu lepas kita belajar tentang malaikat, minggu lepas kita belajar tugas-tugas malaikat, minggu lepas kita belajar nama-nama malaikat. Alhamdulillah. Ustaz tengok latihan kamu bagus. Terbaik. Okay, Ustaz bagi yang dalam kuizis tu alhamdulillah ramai yang betul semua. Okay, walaupun ada beberapa orang yang mungkin ada termiss, dia tak ingat nama malaikat, tugas dia, itu tak jadi masalah. Yang penting serba sedikit Ustaz nak terangkan, kamu dah tahu dah. Tahu dah yang malaikat yang wajib kita tahu, wajib kita percayai. Malaikat tu ada banyak, tapi kita wajib tahu yang 10 yang kita dah hafal tu. Baik, seterusnya pada hari ini kita akan masuk tajuk kita. Sekejap ya. Alright, ini tajuk kita. Hari ini kita akan belajar tentang adab dengan Mashaf Al-Quran. Sebelum tu kita kena tahu Mashaf ni apa? Alright, Mashaf yang kita guna pada hari ini adalah Al-Quran, betul? Walaupun sebelum-sebelum ni kita tahu Mashaf kita ada kegunaan, kita ada 4. Okey. 4 kitab. Yang ni Ustaz dah tulis dekat awak punya skrin tu. Boleh tengok kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab yang kita guna pada hari ini adalah kitab Al-Quran, iaitu kitab Al-Quran yang digunakan sehingga kinilah. Alright, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sehingga kini kita dapat baca kitab Al-Quran. Alright, kitab Al-Quran semua tahu Ustaz harap semua tahulah kitab Al-Quran macam mana. Kitab Al-Quran tu yang besar lah, yang tebal tu, itu kitab Al-Quran. Alright, dalam kitab Al-Quran ni mengandungi banyak cerita. Banyak cerita dalam kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran ni mengandungi banyak kelebihan lah. Sebagai contoh, menggunakan kitab Al-Quran boleh mengubati. Di dalam kitab Al-Quran ada kisah-kisah Nabi. Di dalam Al-Quran ada cara-cara untuk berubat dan sebagainya. Okey, itu dalam kitab Al-Quran. Tapi pada hari ini kita nak belajar macam mana adab-adab kita. Hari ini kita nak belajar macam mana adab-adab kita dengan Al-Quran. Dekat tangan Ustaz ni ada Al-Quran. Ni Al-Quran. Right, ini antara contoh Al-Quran lah. Okey, yang ni sahabat kamu punya. Dekat dalam kelas Ustaz pinjam. Alright. Kitab Al-Quran ni macam mana kita nak pegang? Adakah kita boleh pegang sahaja? Adakah kita boleh pegang menggunakan tangan kiri? Adakah kita boleh pegang menghayun kitab tu dekat bawah? Adakah kita boleh letak dekat lantai dan sebagainya? Okey, jadinya
kita kena tahu macam mana cara-cara kita dengan Al-Quran, macam mana adab-adab kita dengan Al-Quran. Bukan sewenang-wenangnya kamu pegang Al-Quran seperti pegang buku biasa. Okey, kalau pegang buku biasa tak jadi masalah. Boleh ambil buku tu, boleh pegang menggunakan tangan kiri, boleh pegang sesuka hati awak lah macam mana awak nak pegang. Okey, dalam pelajaran kita mengenai kitab Al-Quran ni, kita akan tahu macam mana cara kita, macam mana adab-adab kita dengan Al-Quran. Tak sewenang-wenangnya kita boleh pegang, tak sewenang-wenangnya kita boleh pegang, tidak menutup aurat dan sebagainya. Okey? Nak pegang Al-Quran dia mesti ada adab-adab dia. Kalau pegang buku biasa tak jadi masalah lah, ni buku biasa. Okey, ni buku biasa tak jadi masalah. Nak pegang macam mana sekalipun tak jadi masalah. Tapi kalau ada buku Al-Quran yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran, tolong wajib dijaga. Okey, bukan sewenang-wenangnya kamu letak dalam beg, campak beg. Itu berlaku ke awak selalu berlaku. Okey, letak Al-Quran dalam beg, balik rumah campak beg. Tu tak ada adab dengan Al-Quran. Alright. Jadi kita akan teruskan. Ni dia. Ni kitab-kitab Allah tadi. Ustaz dah terangkan serba sedikit. Okey. Hari tu kita juga belajar tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Al-Quran sampai pada hari ini. Alright, bagus. Kita akan teruskan. Ni dia adab-adab membawa mushaf Al-Quran. Ingat mushaf tu apa? Okey, mushaf kita adalah Al-Quran. Bagus. Okey, yang pertama, kalau kita memegang Al-Quran, sebelum kita memegang Al-Quran, kita perlulah berwuduk dahulu. Tengok yang nombor 1 Ustaz zoomkan dia. Ni nombor 1. Ada adab pegang Al-Quran yang pertama, mestilah berwuduk. Mesti ada wuduk dulu sebelum pegang Al-Quran. Tak boleh pegang Al-Quran tanpa berwuduk. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau pegang Al-Quran Ustaz, kalau saya pegang Al-Quran yang tafsiran, yang ada tulisan bahasa Melayu tu, boleh tak berwuduk? Boleh. Tapi seeloknya ambil wuduk sebab kita nak mengaji sekali. Okey, bagus. Yang penting kena ada wuduk. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau contoh saya terkentut, okey, saya pegang Al-Quran, saya letak nak mengaji ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak Ustaz, terkentut. Apa kena buat? Pergi ambil wuduk semula. Mudah sahaja, pergi ambil wuduk semula. Okey, syarat dia mesti berwuduk. Okey, apa perkara yang membatalkan wuduk? Tu awak kena tahu. Perkara yang membatalkan wuduk ada banyak. Yang utamanya tadi, apabila terkeluar sesuatu daripada tempat kencing dan tempat kamu berak. Okey, yang tu batal wuduk. Contoh, saya pergi kencing Ustaz, batal wuduk tak? Batal wuduk. Kemudian, kamu pergi buang air besar, batal wuduk. Okey, tersentuh kemaluan. Okey, tersentuh kemaluan sama ada tempat kamu kencing, tempat kamu berak, batal wuduk. Ataupun terpegang kulit kepada orang yang bukan keluarga kamu. Contohnya terpegang yang lelaki, tersentuh kulit perempuan dekat sekolah, batal wuduk tadi. Cara dia nak buat macam mana? Pergi ambil wuduk dulu, baru pegang Al-Quran. Okey, jelas ya? Awak kena tahu betul-betul macam mana cara ataupun macam mana perkara-perkara yang boleh batalkan wuduk. Yang tu awak kena tahu. Okey, dekat rumah pun kalau nak solat, kena tahu perkara yang boleh membatalkan wuduk. Okey, yang tadi kita dah jelas. Nak pegang Al-Quran jelas, kena ada wuduk baru boleh pegang Al-Quran. Okey, yang kedua. Ni kamu tengok Ustaz zoomkan dia. Yang kedua, memegang mushaf Al-Quran dengan tangan kanan. Kalau nak pegang Al-Quran, peganglah dengan tangan kanan. Okey, ni contoh. Ni Al-Quran. Okey, peganglah Al-Quran menggunakan tangan kanan. Jangan pegang Al-Quran menggunakan tangan kiri. Pegang Al-Quran guna tangan kanan. Bagus.
Kenapa? Sebab adab-adab memegang Al-Quran adalah menggunakan tangan tangan kanan. Bagus. Okey, jelas Yang pertama tadi perlu berwuduk. Yang kedua, pegang Al-Quran menggunakan tangan kanan. Bagus. Yang ketiga, kita tengok yang ketiga pula. Tadi dah jelas, kena ada wuduk, pegang Al-Quran, kena guna tangan kanan. Yang ketiga, mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya separas dada. Okey, contohnya macam ni. Alright. Kalau pegang Al-Quran, ni Al-Quran pegang Al-Quran paras dada. Seeloknya pegang, rapatkan dengan dada kita supaya Al-Quran ni tadi tak jatuh. Ustaz, boleh tak saya pegang Al-Quran macam bawa beg tu? Macam bawa beg maksudnya pegang Al-Quran letak kat sisi. Jalan tak kat sisi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Tiada adab dengan Al-Quran. Kalau nak pegang Al-Quran, mesti ada adab-adabnya. Pegang dengan betul. Okey. Ustaz ulang lagi. Dari yang pertama tadi, pegang Al-Quran. Sebelum memegang Al-Quran, perlu berwuduk. Ada wuduk dulu, ambil wuduk dulu, baru pegang Al-Quran. Yang kedua, pegang menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, pegang Al-Quran mestilah separas dengan dada. Maksudnya tinggilah. Okey, janganlah letak Al-Quran tu separas dengan kaki kita. Okey, tak ada adab dengan Al-Quran. Macam inilah, separas dengan dada, pegang Al-Quran macam ni. Boleh Jelas? Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Yang ketiga tadilah mengangkat Al-Quran, mengangkat mushaf Al-Quran sekurang-kurangnya paras dada. Okey, yang keempat, berpakaian bersih dan menutup aurat. Pakaian ketika memegang Al-Quran, ketika memegang mushaf Al-Quran, mestilah bersih, suci daripada najis. Maksudnya apa? Pakai baju, pakailah baju yang tak ada najis, bersih. Contohnya, kita nak pegang Al-Quran tapi baju kita ada najis. Ustaz, contoh najis apa Ustaz? Contoh najis ada banyak. Antaranya kalau contoh dekat baju kita ada darah. Okey, darah. Contohnya ada darah lah. Contoh kita dah jatuh, kita pun kopi keluar darah. Kena kat baju kita. Ada darah kat baju kita. Boleh tak kita pegang Al-Quran? Tak boleh. Tukar baju dahulu sebelum kamu pegang Al-Quran. Okey, ataupun baju tadi tak tutup aurat. Okey, yang ni kena dengar betul-betul, kena ingat. Terutamanya bagi perempuan. Nak pegang Al-Quran, tutup aurat dulu. Okey, lelaki mudah, auratnya sikit je, antara pusat hingga ke lutut. Yang perempuan ni kena jaga betul-betul. Nak pegang Al-Quran perlu tutup aurat. Syaratnya perempuan pakai tudung baru boleh pegang Al-Quran. Kalau tak pakai tudung boleh tak? Tidak menjaga adab-adab dengan Al-Quran. Jadinya kena tutup aurat dulu baru boleh pegang. Okey, nak lagi mudah, perempuan nak pegang Al-Quran, pakai telekung. Mudah. Dia dah confirm tutup aurat. Okey, jadinya perempuan pakai tudung, pakai baju yang tutup aurat, tak ketat, tak jarang, baru pegang Al-Quran. Yang lelaki tutup aurat dulu, pakai baju, pakai seluar, baru pegang Al-Quran. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau lelaki tu songkok aurat ke tak? Lelaki. Contohnya dia tak pakai songkok. Ustaz tak pakai songkok, aurat ke tak Ustaz? Tak. Lelaki auratnya daripada pusat hingga ke lutut. Pusat hingga ke lutut. Bukan pusat dan lutut. Kalau pusat dan lutut, tutup pusat, tutup lutut. Habis tu, tak pakai seluar. Alright. Jadinya, perlu tutup aurat dulu, baru pegang Al-Quran. Ingat, yang Ustaz ulang lagi, yang pertama tadi, ni dia. Yang pertama tadi, sebelum memegang Al-Quran, yang pertama Okey, Ustaz kecilkan sikit. Yang pertama,
Nak pegang Al-Quran, mestilah berwuduk dahulu. Tu yang pertama ya. Yang kedua, nak pegang Al-Quran, mesti tangan kanan. Okey, kalau tengok gambar tu, tengok dia pegang Al-Quran menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga tu, mengangkat Al-Quran sekurang-kurangnya paras dada. Tengok kawan kamu buat. Okey. Tengok, yang pertama dia dah ada wuduk, baru dia pegang Al-Quran. Kemudian memegang menggunakan tangan kanan. Tengok dia gambar ni, tengok gambar dia pegang tangan kanan lah. Okey, kemudian mengangkat paras dada. Tengok kawan kamu pegang Al-Quran macam mana? Bukan macam pegang buku biasa. Dia pegang Al-Quran separas dengan dada. Kemudian nak pegang Al-Quran, pakaian mestilah bersih dan menutup aurat. Tengok, dia pakai pakaian sekolah, jadinya pakaian dia menutup aurat. Tengok ya, bagi perempuan, tudung dia pakai tudung, dia pakai baju macam tu, dia pakai kain, kemudian dia pakai stokin, baru dia pegang Al-Quran. Ini antara contohlah beradab ketika memegang Al-Quran. Yang kelima, ni yang terakhir lah. Adab ketika membawa ataupun memegang Al-Quran yang terakhir adalah menjaga Al-Quran dengan cermat. Contohnya apa? Macam mana contoh menjaga Al-Quran dengan cermat? Pegang Al-Quran dengan baik. Dah lepas guna Al-Quran, simpan Al-Quran. Pegang waktu kita baca Al-Quran, jangan dikoyak-koyakkannya. Okey, jaga elok-elok. Jangan letak rata-rata, jangan letak dekat bawah. Kalau kamu letak kat bawah, dia separas dengan kaki kita, jadinya tidak menjaga adab lah. Okey. Kemudian boleh mendapat dosa kalau kita tidak menjaga. Contohnya letak dekat lantai, orang tersepak, orang terpijak, dia boleh mendapat dosa bagi kamu. Jadinya pegang Al-Quran, jaga Al-Quran dengan betul. Menjaga Al-Quran tu dengan sangat-sangat cermat. Sebab apa? Al-Quran ni adalah kitab suci Allah yang Allah turunkan kepada kita sebagai panduan untuk kita membaca. Bacanya dah dapat pahala. Okay? Dalam Al-Quran tu ada banyak panduan untuk kita. Alright, Ustaz ulang. Yang pertama tadi mestilah berwuduk. Pegang Al-Quran mesti berwuduk. Yang kedua, tangan kanan. Yang ketiga, tak nampak muka awak sekejap ya. Tengok. Tak boleh tekan pula. Alright. Okey, yang pertama tadi mestilah berwuduk. Yang kedua, pakaian. Yang pertama berwuduk, yang kedua tangan kanan. Yang ketiga, mengangkat paras dada. Dada. Okey, berwuduk. Ustaz dah ambil wuduk tadi. Okey, dah berwuduk, pegang tangan kanan. Lepas pegang tangan kanan, angkat separas dengan dada kita. Okey, peganglah elok-elok supaya Al-Quran ni tak jatuh. Yang keempat, pakaian mestilah bersih. Pakaian bersih. Okey, pakaian Ustaz ni bersih lah. Tak ada najis, tutup aurat, baru boleh pegang. Yang terakhir, menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran dengan cermat. Macam mana nak menjaga Al-Quran dengan cermat? Letak Al-Quran di tempatnya. Letak di tempat yang tinggi. Alright. Okey, selesai. Alhamdulillah kita dah habis belajar dah tu. Kita dah habis belajar adab-adab membawa Al-Quran. Seterusnya kita akan tengok adab-adab ketika membaca Al-Quran. Tadi adab kita membawa Al-Quran, adab kita pegang Al-Quran. Ni cara kita nak membaca, adab-adab kita membaca Al-Quran. Yang ni selalu berlaku kat kita lah. Yang ni Ustaz rasa tak jadi masalah. Semua dah tahu dah. Tak apa. Tapi Ustaz akan terangkan satu persatu. Okey. Ketika kita baca Al-Quran, yang pertama membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Ni ditegaskan lagi sekali. Kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan yang ada wuduk. Jangan tak ada wuduk pegang Al-Quran, berdosa. Kemudian pakaian mestilah menutup aurat. Okey. Yang kedua, baca Al-Quran, mulakan bacaan dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau waktu kita sebelum membaca Al-Quran tadi, nak mula baca Al-Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, ta'awuz, dan kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru mula baca Al-Quran. Okay? Ustaz yakin semua buat. Alhamdulillah. Dekat sekolah, Alhamdulillah semua buat. Okay? Sebelum mengaji memang Ustaz akan terangkan dulu, baca a'udzubillah dulu, kemudian baca bismillah, baru mula baca Al-Quran. Okay. Bukan sahaja pegang Al-Quran, bukan sahaja kita membaca Al-Quran, kita baca bismillah dengan a'udzubillah ni. Kalau kita nak memulakan sesuatu perkara pun disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Contoh, nak pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Okey, lagi apa? Nak buat perkara, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim ni maksudnya dengan nama Allah yang maha terpuji dan maha mengasihani. Alhamdulillah. Baca bismillah dulu. Okey, sebelum buat apa-apa baca bismillah dulu. Okey, yang ketiga, memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Kenapa dikatakan memberi tumpuan ketika baca Al-Quran? Waktu kita membaca Al-Quran, bagi tumpuan yang sepenuhnya. Baca betul-betul. Okay, waktu kita baca, contoh, waktu kita baca, tengok Al-Quran tu, tengok betul-betul, baca betul-betul. Jangan kita baca tanpa tumpuan. Contohnya mengaji. Okay, mengaji, pegang Al-Quran, buka Al-Quran dah, mata tengok TV. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok TV. Bestnya TV ni, cerita ni best ni. Upin pula. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Kamu tak fokus dengan bacaan Al-Quran. Okay, baca betul-betul. Alright. Seterusnya, memberi tumpuan ketika baca Al-Quran, bagi tumpuan sepenuhnya, ngaji betul-betul. Okay, yang keempat, baca dengan bertajwid dan bertaranum. Baca dengan bertajwid, yang ni selalu diterapkan. Baca Al-Quran betul-betul. Kalau jumpa mat asli kena panjang. Okay, kalau berjumpa dengan hukum-hukum kena betulkan. Jangan baca melanggar je. Okay, huruf-huruf dia kena betul. Perbezaan hurufnya tu kena betul. Contoh, huruf sin dengan sa, beza. Kena sebut betul-betul. Huruf shin dengan huruf sin, selalu keliru juga. Huruf zal dengan huruf zai, berbeza. Okay, kena baca betul-betul. Makhraj huruf tu kena betul. Dan baca dengan bertajwid dan bertaranum. Bertaranum ni berlagu lah. Ustaz, saya tak tahu nak baca dengan berlagu. Bertaranum ni bukan baca dengan lagu yang maksudnya betul-betul berlagu tu. Kita baca dengan keadaan yang bacaan tu lunak, bacaan tu elok. Okey. Nanti kalau nak belajar taranum yang selebihnya tu, kena belajar dengan orang yang lebih hebat lah, orang yang lebih pandai dalam taranum. Okey. Tapi nak dikatakan taranum dekat sini adalah bacalah dengan bacaan suara yang elok, baca betul-betul. Okey. Kemudian yang kelima, sujud tilawah selepas sujud tilawah selepas membaca ayat yang disunatkan sujud. Sujud tilawah ni ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang kita akan jumpa dan kita perlu sujud. Yang tu nanti kamu akan belajar untuk seterusnya lah. Tapi kamu kena tahu dulu ayat-ayat apabila kita membaca Al-Quran tapi kita jumpa ayat yang terdapat bacaan sujud tilawah, kita kena sujud. Disunatkan untuk sujud. Okay, kalau tak buat pun tak apa. Dia hanya sunat sahaja. Okay, yang terakhir, mengambil iktibar daripada apa yang dibaca. Mengambil iktibar tu apa?
Okey, mengambil iktibar ni adalah mengambil kebaikan terhadap perkara yang kita telah baca. Contohnya baca surah Luqman. Okey, dalam surah Luqman ada menceritakan bahawa adab-adab seorang anak macam mana. Apa adab-adab dia terhadap ibu bapa. Jadinya kena ambil iktibar, ambil kebaikan daripada apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Okey, yang tu nak ambil iktibar tu kena fahamlah, kena tahu. Seeloknya bacalah Al-Quran yang ada tafsir. Baca Al-Quran, dah habis baca Al-Quran, tengok balik, ayat ni cerita pasal apa Contohnya yang mudah-mudah lah. Kamu baca surah Al-Fil. Alam Bismillahirrahmanirrahim, alam tarokai tu kan, tahu kan? Tu cerita pasal tentera bergajah dahulu. Jadinya kamu dah tahu dah cerita tu. Apa iktibar yang kamu nak ambil? Macam tu. Okey, seterusnya tadi kita dah belajar adab-adab baca Al-Quran, adab-adab pegang Al-Quran. Bagus. Ni ketika adab-adab ketika menyimpan mushaf. Tadi kita dah belajar sebelum kita pegang Al-Quran, waktu kita dah mengaji, dan sekarang kita nak belajar adab-adab ataupun cara kita nak simpan Al-Quran. Macam mana cara kita nak simpan Al-Quran? Boleh ke campak aja Al-Quran tu? Macam kamu buat buku kamu tu, campak aja. Boleh ke? Alright. Kita akan tengok satu-satu. Adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Cara-cara kita nak simpan Al-Quran ni. Macam mana? Yang pertama, Ustaz zoom sikit. Yang bawah ya. Tengok yang bawah dalam kotak warna biru. Adab-adab ketika menyimpan mushaf Al-Quran. Yang pertama, membawa dengan penuh hormat. Bawa Al-Quran tu dengan penuh hormat. Okey, jangan, Ustaz dah terangkan dah tadi. Macam ni kita nak pegang Al-Quran. Bawa dengan penuh hormat. Letak paras dada. Pegang tangan kanan. Okey. Jangan bawa main lari-lari lagi tengah lepas baca, lepas mengaji kan, lepas tak laki main lari-lari dengan kawan pula. Tak jaga, tak hormat Al-Quran tu tadi. Okey. Seterusnya yang kedua, meletakkan di tempat yang sesuai. Kenapa dikatakan meletakkan di tempat yang sesuai? Okey, letaklah tempat yang tinggi. Okey, letak tempat yang tinggi. Letaklah dekat rak. Ada rak, letak atas dia. Letak yang tinggi. Okey, dekat dalam rak pun boleh. Letak yang tinggi. Jangan letak yang bawah sekali. Okey, letak tempat yang tinggi. Sebab apa? Kita nak menjaga Al-Quran ni tadi. Supaya janganlah dia terpijak, tersepak. Okey, jaga Al-Quran betul-betul. Letak tempat yang tinggi. Okey, cari tempat yang sesuai. Al-Quran ni kena cari tempat yang sesuai. Contohnya letak dekat rak buku, bagus. Jangan letak tempat yang tak sesuai. Contohnya di dalam tandas. Boleh ke bawa Al-Quran pergi dalam tandas? Boleh? Tak boleh, berdosa besar. Okey? Tolong pegang Al-Quran betul-betul. Right? Tadi cara nak simpan tadi, bawa dengan hormat, kemudian letak tempat yang sesuai. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, menutup mushaf Al-Quran selepas membacanya. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya apa Ustaz? Okey, ni Al-Quran apabila kita dah buka, kita dah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Contoh, Sadaqallahul azim. Kena buat apa? Tutup Al-Quran. Ni yang dikatakan tutup Al-Quran ni tadi. Tutup balik. Okey, jangan biarkan Al-Quran tu terbuka aje. Dahlah biar Al-Quran ni terbuka, lari terus pergi main. Biar aja Al-Quran, tak boleh. Tutup Al-Quran tu tadi, letak tempat yang sesuai. Boleh Okey, seterusnya yang terakhir, tidak meletakkan sesuatu benda di atas mushaf. Contohnya, ni Al-Quran tadi, ni Al-Quran. Kamu ambil barang, letak dekat atasnya. Okey, tak boleh. Contoh, letak Al-Quran, atasnya letak botol air. Boleh? Tak boleh. Jangan buat, berdosa. Okey? Sebab Al-Quran ni kita nak jaga. Okey, sayangilah Al-Quran, bacalah Al-Quran.
Okey. Okey, habis itu sahaja untuk hari ini. Tapi ustaz nak terangkan serba sedikit. Ustaz nak apa? Ustaz nak bagi satu cerita kat kamu. Setiap orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran ni dia akan jadi pendinding untuk awak, dia akan jadi peneman untuk awak dekat dalam kubur nanti. Okey? Waktu dekat dalam kubur nanti akan ada malaikat yang datang. Kita dah belajar dah kan? Ada malaikat yang datang, dia akan tanya kat kita, malaikat apa? Malaikat akan tanya kat kita. Malaikat datang kat kita, malaikat tanya. Okey, kita akan jawab soalan tu dengan betul. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita akan jawab. Dan kemudian orang yang sentiasa membaca Al-Quran, Al-Quran akan duduk mendampingi kita. Okey, akan cerahlah kubur tu tadi. Awak nak kubur dalam keadaan gelap ke? Nak kubur dalam keadaan gelap? Biarlah kubur kita dalam keadaan terang. Dahlah duduk dekat dalam kubur sorang-sorang. Kan? Dalam kubur seorang tahu. Mana ada ajak kawan? Ustaz, saya nak ajak mak saya teman boleh? Mana ada? Ustaz, saya nak ajak kawan saya teman boleh? Mana ada? Tak ada orang yang akan teman dekat dalam kubur. Okey, yang akan teman kita dekat dalam kubur adalah amalan kita. Siapa yang mengaji Al-Quran, okey, Al-Quran akan teman dia duduk dekat dalam kubur, akan teranglah kuburnya nanti. Okey? Kemudian itulah cerita daripada ustaz tadi. Ingat, bacalah Al-Quran. Okey, bacalah Al-Quran walaupun satu ayat. Baca Al-Quran walaupun satu ayat. Okey, seeloknya bacalah banyak. Takkan nak baca sikit je, baca banyak. Alright. Dan setiap Al-Quran tu tadi, dalam Al-Quran dikira pahalanya adalah berdasarkan huruf tau, bukan berdasarkan perkataan. Huruf. Berdasarkan huruf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba, satu pahala. Sin, pahala lagi. Mim, pahala lagi. Wow, berapa banyak tu. Okey, jadinya bacalah Al-Quran, ngajilah awak, setiap hari ngaji. Okey? Kemudian seterusnya ustaz nak tunjuk, kita dah habis, ustaz dah terangkan dah semua tadi, macam mana ada adab kita nak pegang Al-Quran. Lepas tu waktu kita mengaji kena buat apa, lepas tu nak simpan kena buat macam mana. Okey? Kemudian sekarang ni ustaz nak kamu tulis semula adab-adab kita memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran. Okey, ada nanti ustaz bagi dekat dalam WhatsApp, mak kamu tengok, kamu boleh salin semula adab-adab kamu pegang Al-Quran. Jangan risau, ustaz tak bagi yang panjang, ustaz dah pendekkan dah pun. Okey, dekat tangan ustaz ni ada beberapa orang kawan awak lah yang dia orang dah buat. Jap, ustaz tunjuk kat awak. Okey, yang ni ada beberapa orang lah dia dah buat. Okey, yang ni dia buat peta minda macam ni kan. Tu ada juga kawan awak dah buat. Okey, jadinya sekarang ni ustaz nak kamu buat juga macam tu. Kenapa kena buat ustaz? Sebab apa? Supaya kamu ingat apa adab-adab kamu waktu kita nak pegang Al-Quran. Sebab ni selalu berlaku. Okey, dekat sekolah, lagi-lagi kat sekolah selalu berlaku. Okey, jadinya kamu kena ingat, kamu kena tahu apa adab-adab kita pegang Al-Quran. Baik. Okey, itu saja pada hari ini. Kejap lagi ustaz akan hantar dekat grup WhatsApp tu nanti ada adab pegang Al-Quran. Boleh Okey, kita jumpa lagi pada hari Rabu insya-Allah. Nanti ustaz akan bagi jadual yang lain lah. Kita akan tengok macam mana jadual kelas kamu nanti yang dekat sekolah SK. Baik. Nanti apa-apa ustaz akan maklumkan semula. Kita jumpa lagi insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.